وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang yang beriman pada Allah, ketika mana diseru azan pada hari Jumaat, azan yang dimaksudkan ini ialah azan yang kedua pada hari Jumaat. Fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Hendaklah kamu bersegera untuk kamu mengingati Allah. Wa zarul bai', dan hendaklah kamu tinggal segala jual beli kamu. Zalikum khairul lakum. Inilah yang terbaik pada diri kamu. In kuntum ta'lamun, kalau sekiranya kamu mengetahui apa yang terdapat di sebalik kelebihan hari Jumaat itu sendiri yang Allah jadikan pada diri kamu. Para hadirin yang dirahmati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang dan juga ruang yang Allah bagi pada kita untuk sembahyang berjemaah pada hari Jumaat ini. Yang kita tahu bahawa hari ini merupakan hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu sebelum daripada ini Allah jadikan pada orang Yahudi ada hari yang terbaik untuk mereka. Orang Yahudi di kalangan Bani Israel yang jatuhnya pada hari Sabtu di kalangan mereka tersebut. Manakala orang yang disebut dengan orang Kristian, orang di kalangan puak-puak yang disebut dengan keturunan daripada zaman Nabi Isa AS, mereka dilebihkan pada hari Ahad. Hari Ahad merupakan hari kebesaran pada mereka. Manakala bagi umat sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi pada kita hari Jumaat, merupakan hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu pada hari-hari. Oleh kerana hari Jumaat ini menjadi hari yang besar. Kalau kita bayangkan dalam hidup kita, sekali dalam setahun ada hari besar pada diri kita ini, hari yang disebut dengan Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha, hari besar. Allah jadikan demikian. Sekali dalam setahun Allah jadikan bulan yang besar. Bulan yang besar yang disebut dengan Ramadan Al-Mubarak bagi umat Nabi Muhammad. Demikian juga sekali dalam seminggu Allah jadikan hari yang besar. Hari yang besar yang disebut dengan hari Jumaat. Hari Jumaat ni menjadi hari besar, sehingga kan Allah jadikan hari ini dinamakan dengan penghulu kepada hari, dengan tujuan kita yang besarkan hari Jumaat ini. Kita jangan pandang hari Jumaat ni macam hari-hari biasa yang lain, jangan. Tetapi Islam ajar supaya kita memandang hari Jumaat ini hari kelebihan yang Allah bagi pada kita. Kita tanya macam mana Allah nak besarkan hari Jumaat sampai peringkat Allah jadikan yang dinamakan dengan hari Jumaat ni hari penutup pada alam. Berlakunya hari kiamat, hari Jumaat. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya hari Jumaat. Hari ini ni kira-kiranya kalau sekiranya kita dipanjangkan umur, kita boleh lihat bagaimana Allah nak tutup alam hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari kiamat yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlakunya hari kiamat ini pada hari Jumaat. Yang ni yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan besar hari Jumaat, dan hari Jumaat juga merupakan hari-hari yang Allah jadikan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Hari yang besar dalam hidup kita. Kalau kita tanya macam mana Allah nak muliakan dengan hari Jumaat ini,
Sehingga kan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Jumaat gini para malaikat akan duduk depan pintu-pintu utama masjid ni, di mana di masjid dan di surau yang didirikan solat Jumaat, para malaikat akan duduk di sana di pintu-pintu utama ini menunggu siapa yang datang awal ke masjid, siapa yang datang awal, dan dicatat dan dibezakan di antara kedudukan saf. Kita duduk dalam masjid ini, saf yang pertama pahala dia berbeza dengan saf yang kedua. Saf yang kedua pahala dia berbeza dengan saf yang ketiga. Ini berbeza. Bila kita datang hari Jumaat, kita rebut berada pada saf yang pertama. Jangan rebut saf yang di belakang, jangan. Tapi jangan rebut saf yang dekat dengan selipar untuk nak balik, jangan. Tetapi kita duduk dekat dengan saf yang pertama. Dalam hadis Rasulullah sebut, saf yang pertama ni pahala dia sebesar unta. Rasulullah sebut demikian. Saf yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pahala dia sebesar lembu. Saf yang ketiga, kambing. Saf yang keempat, ayam. Saf yang kelima, telur. Besar pahala dia. Dan seterusnya, telur. Maknanya saf yang semakin belakang, semakin kuranglah pahala dibandingkan dengan saf yang pertama pada hari Jumaat ini. Kenapa disebut demikian? Nak bagi galakan kepada di kalangan kita ini supaya jangan kita ni nampak keduniaan dalam hidup kita. Hari Jumaat digambarkan dengan hari yang mengingatkan hari akhirat. Nak diajar pada kita demikian, nak ingat terus bahawa perjalanan hidup ini bukan untuk dunia, tetapi perjalanan hidup ini untuk akhirat. Dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Allah tak letakkan nilai di sisi Allah terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau dunia ini diberi nilai di sisi Allah, nescaya orang kafir itu tidak akan minum seteguk air pun dalam hidup mereka. Tapi Allah jadikan dunia ni tak ada nilai. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, kalaupun ada nilai seberat sayap nyamuk, Rasulullah sebut demikian. Dunia ni nilai begitulah. Dengan tujuan oleh kerana tersebutlah Allah jadikan untuk kita ni berebut. Datang awal pada hari Jumaat, datang awal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah manusia ni tahu kelebihan saf yang pertama dengan saf yang kedua, nescaya mereka akan bertikam-tikaman berebut untuk nak duduk saf yang pertama. Tapi oleh kerana dalam hidup kita ni, bila kita ni hidup dalam keadaan suasana hidup di dunia ini, kita terlampau larut dengan dunia, terlampau hidup dengan kita ni meresap dengan dunia. Kita tak nampak nilai akhirat dibandingkan dengan nilai dunia. Kita letak dunia ni besar nilai dia, manakala akhirat kecil je kita nampak. Allah dia jadikan hari Jumaat dengan tujuan nak suruh kita nampakkan balik nilai akhirat dibandingkan dengan nilai dunia. Sebab tu Allah jadikan dalam hadis-hadis Rasulullah diajar supaya perbesarkan hari Jumaat, nampakkan hari Jumaat dalam hidup ini. Dengan tujuan apa dia? Nak ajar pada semua di kalangan kita, akhirat itu jauh lebih bernilai dibandingkan dengan dunia. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia ini. Bermula bila? Bermula daripada semalam lagi. Bermula daripada maghrib lagi. Maghrib lagi diajar supaya besarkan hari Jumaat. Hari Jumaat ni bukan dibesarkan pada pagi Jumaat saja, tidak. Bermula daripada maghrib dibesarkan hari Jumaat. Masuk saja malam maghrib pada malam Jumaat, kita digalakkan supaya berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Kemudian kita minta ampun pada Allah. Bermula daripada maghrib kemarin semalam tu, start daripada semalam kita dah mula dah. Maghrib tu kita dah bagi tahu dah besok yang disebut dengan hari Jumaat. Malam tu disunatkan pada kita dan digalakkan kita baca dua surah yang besar dalam hidup kita. Yang pertama surah Yasin, yang kedua surah Al-Kahfi kita baca semalam. Di antara surah yang digalakkan sangat untuk kita baca selain daripada baca surah-surah yang lain. Tapi dua surah ni menggambarkan suasana akhirat. Semua cerita tentang akhirat. Bermula daripada maghrib,
kita panggil keluarga kita, panggil anak-anak kita, panggil masyarakat kita untuk baca dua surah ni. Yang pertama surah Yasin. Orang Melayu kita dah biasa dah dipanggil demikian, baca Yasin. Kemudian satu lagi surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni diminta sangat kita baca pada malam Jumaat. Kerana Rasulullah sebut mana-mana orang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, sampai pada Jumaat yang akan datang nanti, dia akan dilihat di arasy Allah bagaikan cahaya yang indah daripada muka bumi ini sendiri. Bercahaya dia sampai hari Jumaat yang akan datang. Kelebihan besar surah Al-Kahfi. Termasuk dalam hadis yang lain cerita, bila kita melazimkan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, nak sebutnya pada diri kita ni, kelebihan kita baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat ini, Allah jadikan pada kita waktu mana roh kita keluar daripada jasad kita nanti, dimasukkan dalam bekas surah Al-Kahfi. Wangi sangat, cantik sangat. Roh kita ni masuk dalam bekas itu. Waktu mana naik saja roh kita ni melayang naik ke atas, bila naik saja roh kita ni ke atas, semua makhluk-makhluk ni nampak. Yang nampaknya roh kita ni sedang naik menghadap di hadapan Allah daripada surah Al-Kahfi yang kita baca pada malam-malam Jumaat. Banyak kelebihan yang Allah jadikan, termasuk doa-doa kepada mereka yang meninggal dunia pada malam Jumaat. Start daripada Maghrib, bermula daripada Maghrib, dimulakan besarnya hari Jumaat ini sendiri. Allah nak jadikan hari Jumaat ni, kamu kena nampak dia besar. Dia bukan macam hari Isnin, bukan macam hari Selasa, bukan macam hari Rabu. Tidak. Tapi hari Jumaat ni, hari yang kamu kena nampak, kita ni hidup untuk ke akhirat. Kita ni hidup untuk bukan hidup di dunia, tapi kita hidup di akhirat. Sampai bila? Sampai Isyak semalam. Bila sampai Isyak, lepas sembahyang Isyak, disunatkan pula kita untuk ziarah kubur. Ziarah kubur pada malam Jumaat. Diajar demikian. Cuma tempat kita ni, orang kita tak adalah nak pergi lepas Isyak pergi ke kubur. Orang kita ni lepas Isyak biasanya dia fikir malam Jumaat hantu maklimah balik ke rumah ni. Ini gambaran orang kita yang demikian. Padahal bila masa yang terbaik untuk kita nak ziarah kubur arwah ayah kita, dan kita ni bakal arwah ni, kita ni bakal meninggal dunia ni, kita nak sangat orang ziarah kita bila? Dalam hadis Rasulullah cerita, diajar dalam kitab-kitab diajar supaya ziarahlah kubur ini pada malam Jumaat lepas pada Isyak. Bermula lepas pada Isyak sampai pada pukul 12 tengah malam tu masa ziarah kubur. Kenapa kita ziarah kubur malam Jumaat? Kalau kita tanya lagi, kenapa ziarah kubur pada malam Jumaat? Nak suruh ingat tentang akhirat. Nak suruh ingat lagi tentang akhirat. Pasakkan dalam pemikiran kita ni, yang betapa hidup kita ni bukan untuk di dunia saja, tetapi hidup kita ni kena hidup untuk ke akhirat. Itu cara diajar dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin dia kena ingat, kita ni macam mana pun hebat dunia, macam mana pun kita ni mempunyai pengaruh di dunia, kita tak berakhir dengan dunia, tetapi kita kena pergi ke akhirat. Macam mana nak suruh ingat pada akhirat? Malam Jumaat diingatkan pada kita ziarah kubur arwah ayah kita, ziarah kubur sahabat-sahabat kita, ziarah kubur kepada orang-orang meninggal dunia di kalangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sebelum daripada ni aku larang daripada kamu ziarah kubur, tapi lepas pada ni aku benarkan kamu ziarah kubur. Aku benarkan ziarah kubur, kerana bila kamu ziarah kubur, kamu akan ingat pada akhirat. Itu cara demikian. Bila kita pergi ke kubur, kita tengok orang masuk dalam kubur macam mana, keadaan mereka menghadap depan Allah macam mana. Dulu orang ni terkenal, dulu orang ni orang yang mempunyai pengaruh, dulu orang ni mempunyai harta benda banyak, orang ni dulu bergaya dan rupa paras yang tampan. Tapi sekarang dia dah berada dalam tanah. Di mana harta dia? Di mana kemewahan dia? Di mana jabatan dia? Di mana semua? Yang dibawa apa dia? Bawa amalan untuk menghadap di hadapan Allah. Kita pun begitu jugalah dalam hidup ni. Bila kita ziarah kubur, kita mula merenung perjalanan di akhirat nanti. Macam mana keadaan diri kita? Macam mana kubur kita? Bagaimana amalan kita? Kita akan sibuk tertanya-tanya tentang diri kita. Ini yang menyebabkan kita ingat pada akhirat Allah. Kemudian
malam Jumaat lagi kita diajar supaya sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk nak suruh ingat lagi pada akhirat. Saya sebut rentetan macam mana besarnya nilai hari Jumaat. Hari Jumaat ni diingatkan lagi kita je dalam keadaan yang kita sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Balik daripada kubur nak tidur tu kita dah ambil wudu, kemudian kita baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni kenapa kita baca sebelum mana kita tidur pada malam-malam Jumaat terutamanya, dengan tujuan nak suruh pada diri kita lagi ingat lagi pada akhirat. Cerita dalam surah Al-Mulk ini, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dicerita tentang ketika mana manusia dicampak dalam neraka Allah. Bila dicampak dalam neraka Allah, kamu boleh dengar syahiqan wa hiya tafur. Allah sebut bertompek meraung. Neraka tu bertompek meraung. Di saat mana, di waktu mana dicampak, manusia yang dicampak tu pun bertompek meraung. Kemudian dalam masa yang sama juga menggelegak api itu pun bunyi bagaimana nak mamah badan manusia ini sendiri. Takadu tamayyazu minal ghais. Hampir-hampir pecah neraka tu. Kerana apa dia? Di saat mana nak jatuhnya manusia dalam kawah neraka ini sendiri. Punca apa jadi masuk dalam neraka ni? Punca kita tak nampak akhirat. Bila kita tak nampak akhirat, manusia akan jatuh dalam neraka. Manusia ni akan jatuh terus dalam neraka. Kalau hidup kita ni sentiasa nampak akhirat, mana mungkin kita akan jatuh dalam neraka Allah? Mana mungkin? Kerana orang yang dia nampak dunia dia, perjalanan dia tak nampak perjalanan dia ke akhirat. Lalu dia rempuh, dosa pahala dia tak peduli. Lalu syurga neraka tak ada dalam perkiraan mereka. Tapi orang yang nampak akhirat, hidup dia sentiasa berhati-hati. Inilah yang disebut dengan takwa. Takwa ni datang daripada mana? Datang daripada orang yang letak dalam perjalanan hidup dia, bagaimana aku di akhirat, bagaimana suasana aku di padang mahsyar, macam mana tempat aku dalam syurga. Ini cerita dalam surah Al-Mulk. Waktu mana kita nak tidur pada malam ini itu sendiri. Bahkan Rasulullah pesan, siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada tidur, maksudnya baca ni lepas pada dia baca saja dia tidur. Tak ada lagi borak-borak, tak ada lagi percakapan-percakapan. Ada pun di masjid, dari surau kita buat, ada setengah-setengah surau masjid, pada malam-malam lepas mayang syak baca surah Al-Mulk. Boleh, tu latihan je dipanggil. Tu latihan. Yang sebetul dia yang kena buat bila? Sebelum tidur. Sebelum tidur tu, kita tak nak bercakap dah lepas pada ni. Dah habis dah kita bercakap dengan isteri kita, dah habis dah kita bercakap dengan anak-anak kita membaca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bacaan tu yang sebenarnya belum kita tidur itu sendiri. Oleh demikian kita tidur, Rasulullah kata kamu tidur pada malam tersebut sampai ajal kamu, meninggal dunia kamu pada malam tersebut. Maka kamu masuk je dalam kubur, Rasulullah kata, letak je jenazah kamu dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk kamu. Besarnya nilai surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni surah Al-Munjiyah wal Mun'iyah. Disebut demikian. Surah yang menyelamatkan seseorang daripada azab kubur dan menghalang seseorang daripada terkenanya azab kubur. Surah Al-Mulk. Suatu kita ada malam Jumaat, jangan terlepas untuk kita baca. Alhamdulillah, bila kita tidur dalam keadaan demikian, kita pun terjaga daripada tidur kita. Pagi tadi kita bangun, pada saat mana kita bangun saja, mulut kita sebut terus alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mula kita ingat balik akhirat lagi. Perjalanan hidup kita ni, Allah nak suruh pergi ke mana pun pada kita, ingat akhirat. Jangan kita ni hidup dengan ingat dunia. Jangan. Bahaya sangat bila kita hidup sebagai seorang mukmin, hidup sentiasa mengikat diri kita dengan dunia. Jangan. Tetapi ikatkanlah diri kita ni dengan akhirat. Ini cara orang mukmin hidup. Orang mukmin hidup, dia bukan ikat diri dia dengan dunia. Kita tengok rumah orang besar, kita jadi tamak nak besarkan rumah juga. Kita tengok kenderaan orang mewah, kita pun tamak nak jadi kenderaan mewah juga. Padahal
kita nak pakai kenderaan tu berapa lama sangat lagi dah sementara kita mati. Padahal kita nak duduk rumah tu selama mana sangat pun sebelum daripada kita mati. Kita tengok kepada orang yang berpakaian cantik-cantik, kita pun nak sebagaimana dia juga. Sehingga kan kita tak peduli halal haram dalam hidup kita. Yang ni bahaya. Bahaya kalau kita hidup demikian. Lalu Allah diajar supaya kita ni jadi tamak terhadap akhirat. Macam mana nak suruh tamak terhadap akhirat? Allah jadikan hari Jumaat. Hari Jumaat ni betul-betul nak suruh kita ni nampak akhirat, keutamaan dalam hidup kita ni. Start daripada maghrib, kemudian sampai subuh, bangun subuh, semayang subuh, tak ada hari yang kita solat sujud sejadah kecuali pagi Jumaat. Allah suruh kita baca surah yang disebut dengan surah sejadah. Pada rakaat yang pertama dibaca surah sejadah. Start daripada alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Semua ni cerita tentang akhirat. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Waktu mana solat tu imam baca yang disebut dengan surah sejadah. Baca surah sejadah pada pagi Jumaat ini. Nak suruh kamu bayangkan, cuba kamu bayang, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Cuba kamu bayangkan manusia yang nampak dengan mata kepala dia sendiri. Nakisu ru'usihim, terkulai kepala dia di padang mahsyar Allah. Ru'usihim inda rabbihim, ketika mana dia bangun di padang mahsyar Allah, lalu mulut dia sebut, Rabbana absarna, Tuhan kami nampak dah. Wa sami'na, kami dengar dah. Farji'na, tolong balik semula kami ke dunia ya Allah. Masing-masing ni di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ada di kalangan kita yang datang sembahyang Jumaat ni, bangun di padang mahsyar nanti masing-masing sebut pada Allah, farji'na, balik semula kami ke dunia ya Allah. Ini tanda kamu tak bersedia lah tu. Waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu. Kalau kamu bersedia, tak mungkin kamu akan sebut kalimah demikian. Tak mungkin kamu akan sebut kami nak balik semula ke dunia. Sebab nampak dah orang mukmin ni, dia nampak hidup dia untuk akhirat. Dia bukan nampak hidup dia untuk dunia. Ni cara kehidupan kita. Segala benda kita nampak tempat kita kat mana. Dalam syurga tingkat berapa? Syurga ni ada 99 tingkat. Tolong sebut tingkat berapa yang patut kita berada di kalangan kita. Tolong bagi tahu pada diri kita, kita mesti berada tingkat berapa dalam hidup kita ni sendiri. Inilah yang dilumbai dalam hidup kita, yang patut kita berkejaran, berebut untuk kita dapatkan pada diri kita. Bukan kita berebut nakkan dunia, tapi kita berebut nak duduk di sana nanti, supaya kita tak menyesal dalam hidup kita. Bila supaya kita tak menyesal, lalu kita ni ditunjukkan ayat Quran. Allah cerita di akhirat nanti akan ada manusia yang sibuk sebut, kami nak balik semula, kami nak balik semula. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami dah mula yakin dah sekarang. Yakin apa sampai di akhirat? Dah di akhirat baru nak yakin. Di atas dunia tak yakin. Kenapa kamu tak yakin di atas dunia? Orang cerita tentang pahala, cerita tentang dosa, cerita tentang syurga, tentang neraka. Kenapa kamu tak yakin waktu mana di atas dunia dahulu? Sampai di akhirat, bila nampak bagaimana hiruk pikuk manusia, tengok bagaimana manusia yang hancur lebur dalam neraka, tengok bagaimana manusia jadi balik, tangkap balik kulit tubuh badan mereka tersebut, kemudian dengar jerit pekik dalam neraka Allah, lalu mulut masing-masing sebut, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ni rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua baca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Pagi-pagi lagi hari Jumaat, kita ni diingatkan lagi tentang hari akhirat lagi. Cerita lagi dalam surah Al-Insan. Tuan-tuan belajar surah Al-Insan ni. Baca dalam surah Al-Insan. Imam baca yang dibaca oleh Rasulullah. Pagi Jumaat dia, Rasulullah ajar baca surah Sejadah, kemudian baca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Dulu nama kamu tak disebut manusia. Sekarang nama kamu baru ada. Kamu ingat tak kamu datang daripada mana wahai manusia? Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Dulu
kamu tak dikenali langsung, kamu tak disebut langsung. Sekarang kamu dah ada dah nama kamu. Ni inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allah sebut, aku yang ciptakan kamu wahai manusia. Ayat ni cerita terang-terang. Allah nak suruh kita ni ingat yang kamu tu hamba, aku ni pencipta kamu. Ni sampai surah Al-Insan ni, sampai hujung tu cerita tentang Al-Quran. Hidup kamu kena hidup berpandukan dengan Al-Quran kamu. Hari Jumaat, pagi Jumaat disunatkan mandi. Mandi sunat pada pagi Jumaat. Mandi, bersihkan diri. Simbol apa ni? Sunat. Kita nak datang sembahyang Jumaat ni, nak kemuncak ni, nak sembahyang Jumaat ni kemuncak. Pagi tadi mandi dah, siap awal-awal. Dalam mazhab Hanafi, orang mazhab Hanafi lah, orang Pakistan ke, orang sebelah sana ke, biasa mereka mandi sekali je seminggu. Hari Jumaat mereka mandi. Kebanyakan di kalangan mereka. Hari Jumaat ni mereka mandi, pagi lagi mereka mandi. Wangi, pakaian mereka pun wangi, sembuh minyak wangi. Kenapa? Hari ni hari Jumaat. Kenapa? Kena wangi. Ni gambaran untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang masuk syurga Allah semua wangi-wangi. Orang nak datang masjid ni semua cantik-cantik, bersih-bersih. Datang masjid ni gambaran datang ke yang disebut dengan gambaran masuk dalam syurga Allah. Berebut sah yang pertama. Kenapa berebut sah yang pertama ni? Ni tingkat yang darjat yang tertinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Allah jadikan demikian. Dengan tujuan nak suruh kitanya bersihkan diri. Bersihkan diri ni dengan tujuan apa dia? Nak suruh hari ni hari yang dipanggil hari taubat pada Allah. Minta ampun pada Allah. Hari ni, hari Jumaat ni, hari yang kita diajar supaya betul-betul ikhlaskan diri. Bersih tubuh badan, simbol. Simbol kepada bersihnya badan ini, simbol pada bersihnya hati terhadap dosa-dosa yang kita buat. Tentulah kita ni ada buat dosa. Tak ada orang yang tak buat dosa. Suatu hari Jumaat, boleh kata hari Jumaat, mimbar ni akan sebut kullu ibn Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni buat benda yang salah. Semua hari Jumaat ni akan diingatkan dalam khutbah. Khutbah tu akan disebut kullu ibn Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni buat salah. Saya buat salah, tuan-tuan buat salah. Semua kita ni ada buat salah. Salah dosa tersebut. Dosa-dosa ni kena ingat, dia merupakan satu kekotoran. Dan bila kotor, tak layak masuk dalam syurga Allah. Tak layak untuk kita nak masuk dalam syurga Allah dalam keadaan kotor. Macam mana nak suruh bersih? Taubat. Wa kullu khairul khata' tawwabun. Rasulullah sebut, sebaik-baik orang yang buat salah ni, satu benda yang dia kena sentiasa ulang dalam hidup dia ialah taubat. Sebagaimana pakaian kita diulang untuk dibasuh. Basuh tu tanda taubat. Dalam hidup kita, pakaian kita ni walaupun kita pakai hari ni, kejap lagi malam nanti kita tak nak pakai dah. Kenapa? Kotor. Ada benda yang kotor. Bagaimana cara nak bersihkan dia? Basuh. Lalu besok kita boleh pakai kembali pakaian kita ni. Demikianlah tubuh badan kita ni. Tubuh badan kita ni bila kita hidup je ada buat dosa. Ada buat dosa. Dosa zahir, dosa batin. Satu dalam doa kita sebut Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ni doa kita kan. Dalam doa kita sebut, ya Allah tolong ampunkan dosa aku yang lepas-lepas. Dosa yang akan datang nanti ya Allah, yang aku terbuat ya Allah. Dosa yang jelas-jelas aku lakukan. Dosa yang tersembunyi yang aku lakukan ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dosa yang kamu tahu aku sendiri tak tahu ya Allah. Ini dosa. Ini kesilapan. Ada je yang kita tak perasan pun kita buat dosa. Kadang-kadang orang lain tegur kita. Oh kamu buat dosa, kamu buat salah. Kita pun sebut astaghfirullahalazim, minta ampun. Allah bila sampai hari Jumaat, Allah nak suruh kita buat satu benda yang kena jangan tertinggal buat, ialah taubat pada Allah. Taubat pada Allah ni dengan simbol apa dia? Kita mandi, kita basuhkan pakaian kita pakai pakaian yang cantik, kemudian bersih, pakaian kita ni kemas. Gambaran apa dia? Gambaran kita nak masuk syurga Allah. Macam mana kita nak masuk syurga Allah? Hari Jumaat kita pakai pakaian yang paling cantik, yang Allah
Ya Allah bagi pada kita nikmat itu. Nikmat berpakaian. Bawan kita wangi, sewangi-wangi. Tubuh badan kita disunatkan kemaskan kumis kita, misai kita, disunatkan cantikkan janggut kita, disunatkan kita bersihkan bulu ari-ari yang ada pada tubuh badan kita. Semua ni dengan tujuan apa dia? Tujuan Allah nak tunjuk ni bagaimana kamu perlu bersih. Waktu mana kamu nak masuk dalam syurga nanti, demikianlah kamu hari Jumaat, kamu mesti bersihkan daripada dosa-dosa dalam hidup kamu. Kemudian yang besar lagi, alim ulama sebut, hari Jumaat Allah pilih orang lelaki yang mukallaf saja untuk datang sembahyang Jumaat. Ayat ni yang besar, alim ulama sebut. Kenapa orang perempuan tidak difardukan untuk datang sembahyang Jumaat? Kalau kita tanya, kenapa tidak orang perempuan kena fardu juga? Tidakkah mereka nak masuk syurga juga? Jawabnya, inilah simbol yang Allah tunjukkan bahawa lelaki itu mesti menjadi pemimpin pada orang perempuan. 5 minit lagi ada pengumuman. Orang lelaki ni merupakan pemimpin pada orang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oleh kerana demikianlah ia menyebabkan di waktu mana kita dalam keadaan sedemikian rupa, orang lelaki difardukan datang. Orang perempuan tak difardukan. Kanak-kanak tidak difardukan. Tetapi orang lelaki kena datang. Ambil apa dia? Ambil makanan yang disediakan daripada khutbah Jumaat. Daripada khutbah Jumaat. Yang asal semayang zuhur 4 rakaat, Allah alihkan semayang zuhur tu tak perlu lagi 4 rakaat pada hari Jumaat. Tetapi semayang pada hari Jumaat 2 rakaat aja. Tapi digantikan dengan 2 khutbah. Digantikan dengan 2 khutbah. 2 khutbah ni dengan tujuan apa Allah jadikan demikian? Kerana di sini terdapat 5 makanan asas yang mesti ada dalam setiap orang mukmin. 5 makanan asas ini, satu, perlu datang sebelum azan. Sampai di masjid, di surau ni kena sampai sebelum azan. Dengan tujuan apa dia? Kamu ambil 5 makanan ni. Kalau kamu datang dah azan dah khatib di atas mimbar dah, mereka dah tak ada dah di pintu-pintu tu. Semua dah berkumpul dekat mimbar ini, mereka tak catat dah nama mereka yang lambat sampai di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara kelebihan hari Jumaat, dan insya-Allah kita sambung dalam khutbah sikit lagi. Mudah-mudahan dalam khutbah kita nanti para hadirin sekalian boleh ambil manfaat daripada kelebihan yang Allah jadikan hari Jumaat dan betapa besarnya nilai hari Jumaat yang Allah jadikan pada setiap mukmin ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah